Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya muliakan pengurusi surau ini dan seterusnya yang dikasihi Tuan Imam, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita pada malam ini adalah sebuah majlis bagi kita menyegarkan semula ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menambah rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk dikatakan bahawasanya majlis ini adalah majlis mengingati Rasulullah ataupun memperingatkan kepada Rasulullah adalah tidak baik. Kerana mengingati Rasulullah adalah merupakan tuntutan harian, adalah merupakan tuntutan setiap jam, bahkan setiap masa. Memperingati Rasulullah bukan setahun sekali. Majlis-majlis seumpama ini diadakan saban tahun, iaitu pada bulan Rabiul Awal, adalah mengambil peluang, mengambil sempena, mengambil munasabah dan hubungan, iaitu ketika bulan Rabiul Awal munasabah ataupun pertalian untuk mengingatkan Rasulullah kepada umat itu sangat kuat. Justru majlis seperti ini diadakan oleh alim ulama, bukan sahaja di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Sewaktu kita sedang berkumpul pada malam ini,
di tempat ini, saudara-saudara seagama kita di seluruh dunia juga melakukan perkara yang sama. Mungkin lebih awal daripada kita, ataupun mungkin lebih kemudian daripada kita, melakukan perkara yang sama adalah untuk mengambil sempena dan munasabah. Orang kata apa, tumpang bulan Rabiul Awal, ada sempena kelahiran Nabi, kita kumpul ramai-ramai orang kampung, kita bagi makan selepas majlis, ambil sempena itu untuk bercakap tentang Nabi kepada umat. Adapun tuntutannya, tanggungjawabnya, kerjanya adalah setiap hari. Setiap hari. Mencintai Rasulullah ini bukan pilihan, dia adalah kewajipan. Mencintai Rasulullah bukan pilihan. Kita boleh memilih untuk suka kepada satu orang, mencintai satu orang, tidak mencintai yang lain. Adapun mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menjejaki kehidupan Nabi SAW adalah kewajipan. Kewajipan sebagai seorang umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya boleh sampaikan pada malam ini hanyalah berupa yang disebut sebagai muzakarah. Muzakarah ni maksudnya kita mengulang semula apa yang ditulis, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh alim ulama kita berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memperkenalkan Nabi dengan erti kata yang sebenarnya, maka itu adalah luar daripada kemampuan. Adalah luar daripada kemampuan untuk dilakukan. Seorang penyair ketika memuji kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah ungkapkan dengan satu rangkap yang secara isyaratnya kita boleh memahami ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang manusia yang sempurna maknanya dan fizikalnya, yang sempurna batinnya dan zahirnya, yang sempurna dalamannya dan luarannya, yang sempurna kerohaniannya dan zahir rupa parasnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian selepas beliau itu sempurna daripada kedua-dua bahagian tadi, beliau telah dipilih sebagai kekasihnya oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sempurna rupa paras, akhlak dan juga
batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Sahabat ni, sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, mereka ini belajar iman dahulu sebelum belajar Al-Quran. Apabila mereka mempelajari iman, kemudian mempelajari Al-Quran, ketika mereka membaca Al-Quran, iman mereka bertambah. Jiwa mereka meluru untuk beramal dengan isi Al-Quran. Ayat yang ringkas ini belum lagi kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ayat yang ringkas je. Ayat ini bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, segi ilmu balaghahnya mempunyai nilai makna yang sangat tinggi. Ayat ini terjemahan ringkasnya, innaka, sesungguhnya kamu, maksudnya Nabi Muhammad, la'ala, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Inna dalam bahasa Arab memberi makna ayat penegas. Bila ayat tu ada perkataan sesungguhnya, macam dalam bahasa Melayu, sesungguhnya, Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la lam litakid, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung, baginda itu telah disifatkan oleh Allah sebagai seorang manusia yang memiliki akhlak yang agung. Segala apa yang disebut tentang budi pekerti, segala apa yang disebut tentang tata cara kehidupan yang dibawa oleh Nabi adalah yang paling agung, yang paling agung sekali. Tidak ada bandingan. Yang paling agung diiktiraf oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Diiktiraf oleh Allah, pencipta sekalian manusia dan sekalian makhluk. Setiap daripada kita muhasabah sejauh mana iman kita terhadap ayat ini. Maksudnya, bila kita bawa dalam kehidupan kita, dalam kita mengukur tata cara kehidupan, yang mana lebih kita utamakan, yang mana kita rasa lagi besar. Cara yang paling ringkas, cara makan, cara minum, cara masuk tandas, perkara yang kita lakukan harian. Dalam hati kita, cara apa yang paling besar, yang kita rasa hebat? Malangnya sebahagian orang Islam merasai cara hidup gaya Eropah itu yang menunjukkan kemajuan seseorang. Ada satu orang sahabat dalam satu majlis bersama dengan orang bangsawan. Apabila dia makan, makanan jatuh, lalu dia telah kutip makanan tersebut. Satu orang di sebelahnya berbisik, memberi teguran, apa yang kamu buat ni? Dalam majlis berprestij, bahasa kita sekarang, seperti ini, dalam majlis makan yang mewah seperti ini bersama orang bangsawan, makan, bila makanan jatuh kutip. Maksudnya malulah buat perkara macam ni dalam majlis seperti ini. Maka kata sahabat ini, ataupun salah seorang daripada tabi'in, beliau mengatakan, adakah aku akan meninggalkan sunnah Rasul aku kerana mereka-mereka yang bodoh ini? Adakah kerana menjaga hati orang yang tidak beriman kepada Allah, kita akan meninggalkan sunnah Nabi?
Adakah kerana ingin bersaing ataupun dilihat serupa ataupun dilihat lebih dengan mereka-mereka yang tak mengenal Allah, lalu kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satu contoh bagaimana orang yang memahami ayat innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang maha agung sallallahu alaihi wasallam. Sepotong ayat daripada ribuan ayat Al-Quran, bila kita muhasabah dalam hidup kita, Masya Allah, saya dah hidup 40 tahun, ada yang hidup lebih daripada itu, masing-masing muhasabah. Perasaan rasa besar apa yang ada dalam diri kita. Para sahabat melihat bahawasanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Dia yang terbaik kerana diiktiraf oleh Allah. Allah yang mengatakan itulah yang terbaik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang penyair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang lain. Ungkapan yang ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam, yang dapat memberi kepada kita isyarat kefahaman tentang ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ketika dia memuji Nabi, kata beliau, kamu Tuan ya Rasulullah telah dicipta dalam keadaan bersih daripada segala kekurangan, sama ada daripada segi batinnya dan daripada segi zahirnya. Ka'annaka, seolah-olah kamu telah dicipta seperti mana yang kamu mahu. Itu dia puji Nabi dengan ungkapan yang Masya Allah. Kamu Tuan ya Rasulullah telah dicipta dalam keadaan bersih daripada kekurangan, daripada segi zahirnya, dari segi batinnya. Seolah-olah kamu ini dicipta seperti yang kamu nak. Seolah-olah kamu yang pilih bagaimana seharusnya kamu hidup, seolah-olah. Kerana begitu sempurna. Macam kita katalah, kalau manusia ni dia boleh pilih dulu. Dia boleh pilih dulu sebelum dia hidup macam mana sepatutnya dia. Segi rupa parasnya, segi keturunan keluarganya, segi takdir hidupnya, maka sudah tentu dia pilih yang terbaik untuk diri dia. Dia pilih yang terbaik. Dia nak rupa macam ni, dia nak kulit begini, dia nak, itu dari segi fizikalnya. Kemudian daripada segi budi perketinya, yang terbaik dia akan pilih untuk diri dia. Ini adalah suatu ungkapan pujian. Sebab itu dia kata seolah-olah. Sudah pastilah setiap manusia itu ciptaannya di bawah kehendak Allah, di bawah iradatullah, tertakluk pada qudratullah dan juga ilmullah. Tetapi itu adalah ungkapan suatu pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mengiktiraf perkara ini sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya bacakan tadi, yang terjemahannya tidak sempurna iman seorang kamu, sehinggalah aku ini lebih dia cintai daripada anak pinaknya,
daripada ibu bapanya, dan daripada seluruh manusia. Selagi seorang kamu tidak mengasihi aku lebih daripada seluruh manusia, iman dia belum sempurna. Ini pun kita mungkin dah gagal. Mungkin kita dah tewas dalam definisi iman yang sempurna. Iman yang sempurna, iaitu mengasihi Nabi lebih daripada segala-galanya, lebih daripada ibu dan ayah kita. Tidak ada lebih dah. Orang yang mana kita dituntut untuk berbakti, mengasihi di kalangan manusia ni, yang paling tinggi adalah ibu dan ayah kita. Kita dituntut untuk mencintai Rasulullah lebih daripada ibu dan ayah kita, lebih daripada ibu dan ayah kita. Usah bicara tentang mencintai Rasulullah lebih daripada harta kita. Usah bicara tentang mencintai Rasulullah lebih daripada perniagaan kita. Itu tak ada nisbah. Itu memang belakang dah. Ibu dan ayah kita, yang kita tebus nyawa kita untuk menyelamatkan nyawa mereka, pun kita dituntut untuk mencintai Rasulullah lebih daripada mereka, sehingga Nabi SAW bersabda, iman seorang kamu tidak akan sempurna sehingga aku ini lebih dikasihi daripada anak pinaknya, daripada ibu bapanya, daripada seluruh manusia, daripada semua manusia. Ibu ayah kita ni adalah walid, maksudnya ibu ayah kita daripada segi ayah kita ni adalah ayah biologi. Dia panggil ayah segi biologi. Ayah segi biologi. Faham tak ayah segi biologi? Maksudnya ayah yang melahirkan fizikal kita, yang kalau kita cek DNA kita dengan dia sama. Itu dipanggil ayah biologi. Ayah yang melahirkan jasad kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah rohani kita. Rasulullah adalah ayah kepada rohani kita. Ayah kita abul jasad, ayah kepada jasad kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah kepada roh kita, rohani kita. Seperti mana tanpa ayah kita, jasad kita ni tak ada. Maka tanpa Rasulullah, tanpa melalui jalan Rasulullah, tidak ada rohani bagi kita. Tidak ada. Roh kita ni mati. Roh kita ni mati tanpa panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Tuan lebih saya cintai daripada semua manusia melainkan diri saya." Kata Sayyidina Umar, "Saya cintai Tuan daripada semua manusia melainkan diri saya sendiri." Beliau bercakap ni terus terang, maknanya secara jujurnya. Manusia ni dia sangat sayang kepada nyawa dia, dia sangat sayang kepada diri dia. Maka kata Rasulullah, belum lagi wahai Sayyidina Umar. Maknanya belum betul lagi, belum cukup lagi. Kalau aku ini engkau lebih cintai daripada seluruh manusia, tapi engkau lebih mencintai dirimu daripada aku, belum sempurna lagi, belum betul lagi cinta kepada Nabi itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Aku mencintaimu ya Rasulullah hatta melebihi diri aku sendiri." Maka kata Rasulullah, sekarang wahai Sayyidina Umar, maksudnya sekarang baru betul cinta kamu kepada diriku. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bicara tentang cinta ni soal hati, benda yang amalan hati. Cinta ni amalan hati, dia bukan amalan tubuh.
Bila kita mengucap ayat-ayat cinta, kita sedang menterjemahkan isi hati. Bila tubuh badan kita membuat suatu reaksi kepada orang yang kita cintai, kita bagi bunga kat dia ke, kita usap dia ke, kita peluk dia ke, itu peluk tu bukan cinta, usap tu bukan cinta, itu reaksi daripada cinta. Tapi mungkin tak cinta juga, dia berpura-pura, mungkin kan? Sebab itu yang diiktibarkan, yang diambil kira yang dalam hati, yang dalam hati. Tetapi tidaklah juga betul perkataan satu orang dia mencintai Nabi, tetapi rupa zahirnya tidak membenarkan kata-kata dia. Dia mencintai Nabi, tetapi tingkah laku zahirnya seperti mendustai apa yang dia cakap. Jadi tak benar ada orang dia pakai ilmu hakikat. Dia semua hakikat. Semayang tak buat, 5 waktu tak buat. Bila kita jumpa dia kata yang penting tu hati baik, yang penting tu ikhlas, yang penting tu ingat Allah. Allah tengok hati, Allah Ta'ala tengok hati. Kami ni orang isi, dia kata kami ni orang isi, kamu ni orang kulit. Apa duk main kulit, kita isi. Kalau buah durian tu, orang makan kulit ke makan isi? Isi. Kalau kita beli durian dapat kulit, seolahnya kita tak dapat apa-apa lah. Begitu sekali dengan bongkaknya bercakap. Ada satu orang ustaz kami, Maulana Mansur, jumpalah orang macam ni ketika buat ziarah. Waktu dia kata kepada orang ni, kamu tahu tak, ada satu benda yang dia ni tak ada kulit, hanya isi saja. Tak ada kulit langsung, memang solid isi. Kamu tahu tak apa yang tak memerlukan kulit? Hanya isi sahaja. Tahu? Sesuatu yang tak perlu kulit, hanya isi tai. Tai lah. Memang semua yang ada kat tai tu semua isi. Macam itulah juga. Yang bercakap isi-isi ni, ginilah. Sedangkan isi tak mungkin dapat dijaga tanpa kulit. Mana mungkin dapat buah durian yang isinya bagus kalau kulitnya dah tercemar? Kalau kulitnya dah tercemar, kulit dibuat dulu baru buat isi. Kulit dibuat dulu barulah dibuat isi. Dan kulit itulah yang jaga isi. Kalau tak ada kulit, berdebuk buah durian jatuh daripada pokok yang tinggi, apa ada pada isi? Ciptaan Allah yang zahir ni pun dah boleh faham, memahamkan kita kepentingan kulit. Manusia tanpa kulit, cuba cerita, cantik tak? Manusia tak ada kulit, tak cantik. Kalau terkopik kulit kita yang nipis itu, maka dia akan mendedahkan buruknya rupa paras kita. Muka kita tersiat kulit. Yang cover diri kita ni kulit. Yang cantik tu kulit. Yang menjaga daging tu kulit. Yang menjaga daging itu kulit. Ada pula orang mengatakan, saya ini sampai kepada Allah tidak melalui jalan Rasulullah. Maknanya dia nak sampai kepada Allah highway terus. Tidak ada dah ni Muhammad Rasulullah ni dah tak ada. Terus kepada la ilaha illallah. Masya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak letak mana ayat ni? Kalau kamu benar mencintai Allah, kalau kamu benar ingin mendapatkan cinta Allah, ikut aku, maka Allah Ta'ala akan mencintai dirimu.
Dalam ayat Al-Quran, dalam surah yang kita selalu baca, wa rafa'na laka dhikrak, suratul Insyirah, alam nashrah laka sadrak, sesungguhnya kami telah mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad. Imam Syafi'i telah mentafsirkan ayat ini. Apa maksud Allah angkat nama sebutan Rasulullah ni? Apa maksud dia? Apa maksud wa rafa'na laka dhikrak, kami mengangkat sebutanmu wahai Muhammad? Allah angkat tinggi sebutan nama Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, maksudnya adalah tidaklah disebut nama Allah, melainkan disebut bersamanya nama Rasulullah. Tidaklah dibesarkan Allah, melainkan bersamanya dibesarkan Rasulullah. Tidak sah iman seorang kita kalau ketika dia masuk Islam dia tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, saya ni nak Allah je, saya ini la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia bukan seorang Muslim. Dia bukan seorang Muslim. Tidak sah syarat mengucap syahadah dia. Setiap hari 5 kali dilaungkan azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kata Imam Syafi'i, bahkan tidaklah dibaca Al-Quran melainkan diingati dengan Al-Quran itu Rasulullah. Kita baca Quran, Quran ni kalam Allah, tetapi bila kita baca Al-Quran, sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran ada ketinggian nama Rasulullah. Sebab apa? Sebab Quran itu tidak datang kepada kita melainkan melalui Rasulullah, melalui jalan wahyu yang disampaikan hanya kepada Rasulullah. Tidak ada laluan lain. Tidak laluan lain. Maka setiap kali orang membaca Al-Quran, dia hendaklah mengingati Rasulullah, kerana sumber wahyunya itu adalah ini, baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lah orang yang paling terbaik lah kalau kita nak jadikan contoh dalam mencintai Rasulullah. Para sahabat di atas pengiktirafan Allah, Allah yang iktiraf mereka ini orang yang terbaik. Dalam kita nak ikuti kehidupan kita, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam sepotong ayat yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati ini sebenarnya pengukuh hadis Nabi tadi. Kamu tidak akan temui satu orang, satu golongan yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan hari akhirat, mencintai dan mengasihi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapa-bapa mereka, ibu-ibu mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka. Kalau mereka ini membelakangkan Allah dan Rasul dengan makna memusuhi, maka tidak ada kompromi. Ini adalah suatu tuntutan piawaian kecintaan kepada Allah dan Rasul yang sangat tinggi. Sebab itu dalam peperangan Badar, ada sahabat yang dia bunuh ayah dia sendiri. Dia bunuh ayah dia sendiri
yang ayah dia berada di pihak musuh. Ayah dia berada di pihak musuh, memerangi Allah dan Rasulnya. Walaupun sehingga terpaksa berbuat demikian, maka itu adalah tuntutan mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tadi kita sebut tadi, cinta ni benda yang dalam hati, diterjemahkan dengan perbuatan, diterjemahkan dengan perkataan, diterjemahkan dengan tingkah laku. Justru itu, cinta ini ada dia punya alamat dia. Cinta ini ada apa? Alamat dia. Dalam hati Allah yang tahu. Tetapi kita ada syariat. Kamu perlu tunjukkan dengan syariat kamu bagaimana kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta ini secara umumnya dia ada kelakuan dia. Kelakuan orang yang sedang bercinta ni dia lain. Kelakuan dia. Kita sebut secara umum ni, cinta kepada manusia, cinta kepada kekasih dia, cinta kepada tunang dia ke. Ada kelakuan seorang pencinta. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Fadailul A'mal yang selalu dibaca di masjid-masjid, belakang tu pun ada. Beliau mengatakan, ayah beliau Maulana Yahya Al-Kandahlawi selalu menghafalkan beliau ini syair-syair cinta. Syair cinta. Antara penyair yang pandai membuat gurindam cinta ni penyair Farsi, penyair Urdu. Mereka ini kalau dia buat ayat jiwang ni, kira memang hebat lah. Penyair Farsi, penyair Urdu. Jadi antara dan beliau mengatakan ayah beliau ini menghafalkan beliau ni syair-syair cinta, iaitu kisah syair cintanya seorang kekasih kepada kekasih dia. Tetapi ayahnya telah menukarkan syair yang dibuat untuk cinta kepada perempuan, dibuat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Banyak orang melafazkan dia mempunyai kemahiran bahasa, kemahiran sastra, kemahiran buat lirik. Tetapi semua modal insan, semua kepintaran yang ada hanya buat gurindam, memuji perempuan sahaja, menceritakan cinta kepada. Azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Kita boleh tashkil sikit bagi kami podcast. Apa dia? Tashkil. Boleh Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة سيدنا محمد الذي وعدت إنك تخلف. Jadi kita ambil sedikit lagi masa menyambung apa yang kita bicarakan pada malam ini. Tadi kita sebut bahawasanya mahabbah ini, cinta yang merupakan amalan hati, diterjemahkan dengan perbuatan, diterjemahkan dengan tingkah laku. Model yang terbaik dalam menterjemahkan cinta kepada Rasulullah kita boleh lihat dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang sebenar-benarnya golongan manusia yang telah mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka untuk Rasulullah. Ini golongan sebenar yang mencintai Allah dan Rasulnya. Secara umumnya semua orang Islam ada cinta kepada Nabi. Jangan pula kita kata, oh dia ni tak cinta Nabi ni. Tidak. Orang yang tak cinta benci. Orang benci Nabi kafir lah. Mana boleh kita kata orang Islam tak cinta Nabi? Sedikit sebanyak itu ada. Tak mungkin tidak ada mahabbah kepada Nabi dalam hati orang Islam. Yang kita ingin bicarakan adalah mempertingkatkan mahabbah kepada Nabi sehingga sampai kepada kemuncak dengan mempertaruhkan seluruh yang kita ada, harta kita, nyawa kita untuk Rasulullah. Dan ini telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saban tahun ni program Maulidur Rasul ini, inilah yang kita akan koreksi daripada ceramah yang kita dengar oleh para penceramah yang menyampaikan. Setelah kita dengar ceramah, kita koreksi kehidupan kita. Bukan koreksi kehidupan orang, kehidupan kita lah. Sejauh mana ni saya ni, dari segi kehidupan dalam rumah, kehidupan seharian, tata cara kehidupan, semangat pengorbanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak kita sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalaulah koreksi ini sentiasa dibuat, muhasabah seperti ini buat setiap kali lepas majlis Maulidur Rasul, maka setiap tahun kita akan dapati orang kampung kita akan sentiasa bertambah kualiti Muhammadur Rasulullah dalam diri dia. Kualiti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, mengamalkan ayat ini dalam kehidupan. Mudah untuk kita faham bagaimana kita akan muhasabah diri kita. Jadi kata Maulana Zakaria, ayah beliau ini akan bawa cinta kepada manusia itu kepada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Maka ada satu untayan syair tentang makna cinta.
Yang saya tak hafal lah perkataan asal dia. Terjemahannya lebih kurang begitu aneh sekali sekolah cinta. Aneh. Orang yang masuk sekolah cinta ni aneh perihal dia. Orang yang masuk sekolah cinta tidak mengharapkan bercuti daripadanya. Kalau budak sekolah, benda yang menggembirakan daripada sekolah ni cuti. Tetapi kalau dia dah masuk sekolah cinta, maka dia tidak mengharapkan cuti lagi. Kalau boleh terus berada di sekolah cinta sampai bila-bila, kerana dia menikmati cinta itu. Dan seorang penyair lagi kata, penyakit cinta ini, kalau orang kena penyakit cinta, berbeza dengan orang kena penyakit lain. Kalau seorang kena penyakit lain, dia akan pergi merata-rata mencari tabib yang akan merawat dia. Tetapi begitu aneh pesakit cinta, bila dia terkena dengan penyakit cinta, dia akan mencari sebab untuk menambah sakitnya. Sakit ni biar tambah lagi seronok. Walang tu dalam hati tu seronok, bukan pergi cari ubat untuk sembuh, cari sebab untuk tambah lagi sakit. Kerana sakit cinta itu sangat mengasyikkan. Ayat ini adalah diungkapkan untuk mencintai sesama manusia. Berugilah kuasa cinta yang ada pada manusia. Ada orang ni dia jenis pecinta, dia jenis jiwa halus. Kalau dia cinta satu orang daripada lubuk hati dia, bila perasaan cinta tu datang, maka akan ilham-ilham akan datang dalam diri dan sanubari dia. Tetapi rugilah kelebihan sebagai pecinta itu hanya digunakan untuk manusia. Rugi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah gunakan semaksimalnya untuk Allah dan Rasulnya. Sebab itu bila kita buka, kita telusuri kisah para sahabat, kita akan kata mereka ini manusia aneh dalam berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Aneh tu sebab kita tak buat, tu jadi aneh. Benda ini dia jadi pelik bila dalam sekeliling kita tu tak ada. Dia akan jadi asing. Ada benda yang dulu aneh, sekarang dah tak aneh. Kalau zaman sahabat ni, orang tak datang semayang masjid ni aneh. Orang tak semayang, orang di Islam tapi tak semayang, tak boleh digambarkan oleh sahabat. Dia tak boleh faham. Sebab itu di zaman Nabi, pembeza antara orang Islam dengan bukan Islam adalah semayang. Dia semayang ke tak semayang? Sebab itu adalah syiar orang Islam pada zaman Rasulullah SAW. Begitu sekali orang datang semayang berjemaah di masjid, sehingga orang-orang munafik pun malu untuk semayang di rumah. Orang munafik ni kafir. Orang munafik yang zaman Nabi tu, mereka ni bukan Islam, berpura-pura Islam. Tetapi kalau kita tengok waktu semayang, mereka ada kat masjid. Sebab apa? Pada zaman Rasulullah, yang tak datang masjid itu pada zaman Rasulullah adalah orang munafik sahaja. Dan mereka tak nak dikesan sebagai orang munafik, maka dia datang ke masjid. Itu aras tinggi kehidupan. Sebab itu kurun zaman sahabat ni disebut sebaik-baik kurun. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun ni kurun aku. Bukan yang dimaksudkan period zaman tu, isi yang ada dalam zaman tu secara umumnya adalah yang terbaik di kalangan orang-orang Muslim. Jadi sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah model yang terbaik dalam kita nak memahami, nak menterjemahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama tadi, syarat cinta ni dia asyik. Dia asyik dengan Allah.
Kita cakap je, kita pun tak ada lagi. Dia asyik dengan Rasulullah. Sahabat ni, dia sedih satu perkara ni. Sahabat ni dia menyatakan kesedihan dia. Dia sedih macam mana? Dia ingat satu perkara. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bila dalam syurga, kalaulah ditakdirkan boleh masuk syurga pun, aku dah tak boleh menatap wajahmu. Kalau kat dunia, bila rindu pergi tengok Rasulullah di masjid, dalam majlis, di rumah. Tapi nanti bila di syurga, Tuhan berada di tempat yang tinggi. Kalau ditakdirkan aku ni masuk syurga pun, tak dapat juga tengok wajah Rasulullah. Perkara itu yang membimbangkan dia dan menyedihkan dia. Sehingga ulama ulas hadis ni, ulama kata, sahabat ni, syurga pun, nikmat syurga pun tidak lazat bagi diri dia kalau tidak melihat Nabi. Syurga tu benda lazat dah. Syurga ni benda lazat, benda nikmat. Tetapi bagi dia, nikmat syurga itu tawar kalau tak dapat melihat Nabi dalam syurga, tidak dapat bersama dengan Nabi. Ini pengasyik, pencinta Nabi SAW, menikmati suhbah, kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Nikmat syurga pun tawar kalau tidak bersama dengan Nabi SAW. Dan yang kedua, cinta ni, dia reaksi daripada cinta ni adalah patuh. Seorang penyair kata apa? Ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbah. Kamu memaksiati Allah, tetapi kamu mempamerkan pada zahir kamu seolahnya mencintai Allah. Maksudnya penyair ini, dia menyindirlah orang yang mulut kata cinta Allah, tapi hidup langgar perintah Allah. Mulut kata cinta Rasulullah, tetapi hidup menyanggahi Rasulullah. Ta'sil ilaha, kamu memaksiati Tuhan, memaksiati Allah, sedangkan kamu menzahirkan, mempamerkan cinta kepada dia. Kemudian penyair ini memberi satu kaedah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya pencinta itu, dia akan mentaati dan mematuhi orang yang dia cintai. Itu kaedah dia. Kalau benar kamu mencintai Allah, kamu tak akan memaksiati dia. Kerana kaedahnya sesungguhnya seorang pencinta akan mentaati dan mematuhi orang yang dicintai. Dia akan ikut, dia akan buat. Kalau diminta hati nyamuk pun bagi tak? Itu bagi tu. Tak tahulah kisah tu benar ke dongeng ke, tapi kisah itu, Puteri Gunung Ledang itu menunjukkan, tengok, kalau betul dia nak Puteri Gunung Ledang, permintaan pelik pun dia cubalah buat. Permintaan pelik tu dia cuba nak buat. Orang Melayu kata, lautan api sanggutku renangi. Tak boleh lautan api sanggup renangi. Belum renang terbakar. Kalau betul lautan tu api, tak sampai. Tetapi itu dia bagi orang cinta ni, dia suka cakap pelik-pelik demi menunjukkan cinta dia. Sebab itu jangan engkar kalau ada orang bercinta dia cakap benda pelik. Dia sedang gila. Dia sedang gila. Gila bayang orang Melayu panggil. Sebab itu kadang para sahabat, para awliya, para ulama, para salihin, ketika mereka nak terjemahkan cinta mereka dengan kata-kata terhadap Allah dan Rasulnya, mungkin kadang perkataan pun kita tak boleh faham apa yang dia maksudkan. Satu orang hamba perempuan, waktu malam, dia tengah malam ketika dia munajat kepada Allah, maka dia kata, dia ni hamba kepada satu orang ulama. Dia ketika dia munajat kepada Allah, dia kata, demi cintamu kepadaku. Dia kata kepada Allah, demi cintamu kepadaku. Tuan dia curi dengar, tengok hamba ni baru beli ni,
Orang kata hamba ni gila. Orang kata hamba ni gila. Tapi dia beli juga. Rupanya hamba ini sedang gila bercinta kepada Allah. Maka pada waktu malam dia kata, demi cintamu kepadaku. Maka ulama ni, tuan ni tegur. Tak sepatutnya cakap macam tu. Sepatutnya sebut demi cintaku kepadamu. Sebab Allah sangat tinggi. Apa pula kita nak kata Allah cintaku kepadamu bila bercakap dengan orang yang tinggi, itu adabnya. Dia ajar, dia mengajar apa? Dia mengajar hamba dia. Maka hamba dia ini kata dengan nada yang marah, dia kata, kalaulah bukan kerana dia cinta kepada aku, dia tidak akan bangunkan aku pada waktu malam untuk bermunajat kepadanya dan tidurkan kamu. Kerana Allah cinta kepada akulah dia benarkan aku bangun malam untuk berbisik-bisik dengan dia. Maka dia berdoa kepada Allah. Rahsia dia dengan Allah telah terbongkar. Ini dipanggil satu orang yang mana begitu asyik mencintai Allah, sehingga mungkin perkataan yang diluahkan itu tidak difahami. Tidak apa? Tidak difahami. Kerana memanglah begitu. Sebab itu Al-Busiri mengatakan, ada orang yang mempertikaikan bila orang memuji Rasulullah dengan mengatakan orang ini telah berlebihan dalam memuji Rasulullah. Sedangkan orang ini sebenarnya tidak mengenali Rasulullah dengan erti kata yang sebenarnya. Yang dia tahu Nabi ini manusia. Yang dia tahu Nabi ini lahir daripada seorang wanita. Itu saja yang dia tahu. Hidup hati penuh dengan dunia, sehingga tidak tersingkap hakikat sebenar kecantikan Rasulullah dan keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, yang ketiga, seorang pencinta akan mencintai segala apa sahaja yang ada kaitan dengan kekasih dia. Apa yang kaitan? Dari segi apa? Makanan yang disukai oleh kekasih dia, negeri tempat kekasih dia tinggal, warna yang kekasih dia suka, sama. Kalau betul-betul dia cinta, dia sanggup tukar habit dia. Dia akan tukar habit dia untuk sama dengan habit kekasih dia. Dia akan tukar. Ini pencinta yang kelas tinggi, dia akan tukar. Seperti mana orang jatuh cinta lah. Dia jatuh cinta dengan orang mana, contohnya dia orang Kuala Lumpur, dia cinta dengan orang Kelantan ke contohnya. Sebelum dia jatuh cinta tu, bila perkataan Kelantan lalu di telinga dia jiwa dia tak menoleh lah. Jiwa dia tak ada karan. Tapi lepas dia dah ada jatuh cinta sama ini Kelantan, dia jadi lain pula. Dia senyum je. Maknanya ada current. Kerana sekarang ini, negeri ini adalah negeri asal usul kekasihku. Dia dah mula belajar mencintai orang Kelantan, mencintai makanan. Pergi kerja mana tu? Kerja belah utara, lalu Kelantan. Nak lalu juga. Nak lalu jauh tu. Contohlah. Itu hakikat dia. Dia dah mula mencintai. Kalau dia mabuk kepayak, dia akan buat lebih lagi daripada tu. Berkadar-kadar keasikan dia. Maka itu kaedah dia. Seseorang itu dia akan mencintai apa yang ada kaitan dengan kekasih dia. Seperti mana simbol kalau dalam orang putih ni, simbol cinta ni Romeo dan Juliet. Kalau Melayu, Uda dan Dara. Kalau Arab, Laila Majnun. Laila Majnun ni simbol pecinta. Cinta perempuan ni. Tapi nak belajar tentang cinta, belajar dengan Majnun ni. Ini hakikat orang mencinta. Ini yang sebenarnya. Bukan lelaki yang mencintai perempuan hanya di bibir mulut saja. Menanam tebu di bibir, di tebing bibir.
Dia bukan cinta perempuan tu, dia sedang cinta nafsu dia. Dia cakap je ayat cinta. Jadi hati-hati perempuan kan dengan lelaki yang macam ni. Dia bukan cinta kamu, dia mencintai nafsu dia. Kadang-kadang lah. Kalau tulus dia mencintai kerana Allah, dia tak akan buat apa yang dia buat. Tetapi sebenarnya yang dia sedang puja adalah nafsu dia, syahwat dia. Bukan perempuan itu dengan erti kata cinta yang sebenar. Maka Majnun ini nama dia Qais Amiri, kekasih Laila. Dia telah mengajar kita cinta, yang kita bawa kepada cinta Allah dan Rasulullah. Dalam satu syairnya yang masyhur, beliau mengatakan, amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melintasi di perkampungan, di rumah-rumah di kampung Laila. Setiap dinding-dindingnya aku kucup. Aku kucup setiap dinding di kampung itu. Tidaklah aku melakukan perbuatan ini kerana mencintai bangunan-bangunan yang ada di sana, bukan. Tetapi demi kerana mencintai yang tinggal di dalam sana, iaitu kekasih dia Laila. Oleh kerana Laila ada di dalam kampung itu, setiap dinding dia pergi cium. Cium. Ada satu lagi kisah yang lebih aneh daripada itu. Sebab tu kita kata yang ni, sebab tu orang panggil dia gila. Memang gila kepayang dengan erti kata sebenar. Satu hari dilihat si Majnun ni, dia pergi cium kaki seekor anjing. Lalu orang kata, apa Majnun? Cium kaki anjing? Dia kata lebih kurang dalam bahasa Melayunya, ini anjing bukan sebarang anjing. Ini anjing yang telah memijak tapak-tapak kaki Laila. Jadi tapak kaki ini, tapak kaki yang pijak kaki Laila, jadi aku menciumnya. Jangan tanya segi hukum syarak lah. Kita bukan cerita hukum. Kita nak cerita bagaimana tu orang yang mana mencintai Rasulullah, sahabat mencintai Rasulullah. Satu orang dalam peristiwa Hudaibiyah, dia kata, ketika aku lihat sahabat Muhammad ni, aku tak pernah tengok orang yang begitu menyanjungi ketua dia seperti yang dilakukan oleh sahabat Muhammad kepada dia. Tidaklah Muhammad itu membuang air liur, melainkan mereka berebut untuk mengambilnya dan menyapu di tubuh mereka. Tidaklah dia mengambil air untuk berwuduk, melainkan sebelum air itu jatuh mereka ambil, sehingga mereka hampir bergaduh kerana merebut air yang lebih daripada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hati kering, hati dia tak basah dengan taman cinta, dia tak faham. Tapi orang yang memahami cinta yang sebenar kepada Rasulullah SAW, dan akhir sekali saya nukilkan kata-kata sahabat yang menunjukkan apakah sepatutnya perjuangan korban kita untuk agama Allah yang sepatutnya kita berikan dalam peperangan Badar. Ketika Nabi tanya siapa kesanggupan para sahabat yang asalnya bukan berniat untuk berperang, akhir sekali diajak untuk berperang dengan musyrikin yang lengkap dengan senjata jumlah yang ramai. Nabi tanya kesediaan. Sahabat daripada kalangan Muhajirin bangun. Nabi tanya lagi sehingga golongan Ansar mula faham. Nabi nak bertanya orang Ansar tentang kesediaan mereka. Maka ketua mereka Sa'ad bin Ubadah bangun dan menyatakan kesediaan. Barangkali Tuan memaksudkan kami ya Rasulullah. Maka antara ayat yang inilah klimaks daripada pengorbanan untuk agama Allah dan Rasul. Maka kata mereka, ya Rasulullah, khudh ma syi'ta watruk ma syi'ta. Kamu boleh ambil harta kami banyak mana yang kamu nak. Kamu boleh tinggalkan daripada harta kami, kamu tak ambil berapa banyak yang kamu nak.
harta kami yang kamu ambil lebih kami sukai daripada harta yang kamu tinggalkan untuk kami. Itu mereka telah beri sepenuh hartanya. Ya Rasulullah, nak ambil harta kami banyak mana pun ambil, bahkan yang Tuhan ambil tu lagi kami sukai daripada yang Tuhan tinggalkan. Kalau Tuhan arahkan kami pergi memacu kuda sehingga ke Barkil Ghimat, satu tempat yang jauh, kami akan lakukan untuk Tuhan ya Rasulullah. Lalu mereka ini para sahabat, khususnya orang Ansar, khususnya ahli Badar, telah diiktiraf oleh Rasulullah ketika munajat Nabi pada malam Badar. Nabi telah bermunajat, telah mengeluarkan satu perkataan, in tahlik hadhil isabatu lan tu'bad. Ini satu pengiktirafan. Ya Allah, kata Rasulullah di malam Badar, kalaulah kumpulan ini yang ada bersama dengan aku ini, mereka ni kalah esok, kalau mereka ini tewas esok, maka kamu ya Allah tidak akan disembah sampai bila-bila. Kamu tidak akan disembah sampai bila-bila. Apa maksud dia? Mereka inilah benih untuk tersebarnya agama Islam. Mereka adalah tonggak kepada agama Islam. Mereka adalah sendi kepada agama Islam. Kalau tonggak-tonggak ini roboh, kalau benih ini rosak, maka tak ada siapa lagi yang akan mengajak manusia untuk menyembahmu ya Allah selepas kematian mereka. Itu ayat munajat Nabi kepada Allah pada malam peperangan Badar, pengiktirafan terhadap para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang paling tinggi yang perlu kita terjemahkan sebagai canda cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kita niatkan dalam hati kita sanggup berjuang untuk Allah dan Rasulnya walaupun mempertaruhkan nyawa kita. Ada hadis yang mengatakan siapa yang mati dalam keadaan dia tak ada bisiklah hati dia, dia akan berjihad, maka dia mati atas satu cabang daripada nifaq. Maknanya kita sebagai orang Islam, jihad memang tak ada sekarang, tapi kalau bila-bila masa, jihad yang tahu nyawa lah, kalau bila-bila masa kita diajak untuk mempertahankan Allah dan Rasulnya, maka kita akan berada di barisan hadapan. Niat tu kena ada, azam tu kena ada. Kalau tidak, Nabi kata dia akan mati di atas satu cabang daripada nifaq, munafik. Jadi oleh kerana itu kita belajar untuk jadi macam sahabat dengan kita luangkan masa kita. Sekarang ni pun ada jemaah yang keluar, itu untuk belajar jadi macam sahabat. Nak seperti sahabat itu jauh. Sahabat ni nyawa, korbankan segala-galanya. Tetapi kita belajar sebentar untuk agama Allah, insya-Allah niat itu. Yang penting itu niat. Kita niat akan jadi macam para sahabat, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima kita semua, korban diri kita, korban masa kita, agama kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nyawa mereka untuk agama Allah. Jadi kita ini boleh gantikan dengan niat. InsyaAllah bila-bila masa, kalaulah ditakdirkan sebelum saya meninggal dunia untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka saya berjuang. Dan kita ingat balik hadis yang mula-mula saya baca tadi, iman kita belum lengkap kalau korban untuk Allah itu, korban untuk Rasulullah itu tidak lebih kita cintai dan kasihi berbanding Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Jadi itu sahajalah yang dapat disampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada yang berbicara, kepada yang mendengar, untuk mengamalkan dalam kehidupan. Dan kita niatlah bila apa sahaja majlis yang kita duduk, kita niat untuk amal. Dia ada dua orang duduk majlis ni. Ada setengah orang menjadikan majlis ceramah ni majlis halwa telinga, syok, majlis syok. Majlis syok tu maksud apa? Seronok lah. Oh, dia cakap seronok.
Kalau kita jadikan majlis ceramah ni majlis halwa telinga, maka kita akan dapat syok. Tapi bila keluar daripada masjid, syok tu habis dah. Amal dalam kehidupan mungkin tak ada. Apa yang kita boleh buat, kita tukar niat kita. Setiap kali majlis pengajian lepas maghrib ke lepas subuh ke, kita bukan nak jadikan halwa telinga, bukan nak dapat syok kat telinga. Tak, kita nak amal. Kita niat nak amal. Ya Allah, aku duduk dalam majlis ini, moga-moga Engkau beri taufik kepadaku untuk beramal. InsyaAllah, walaupun kita dah meninggalkan majlis ini, kesan dalam hati kita itu akan bawa dalam kehidupan kita. Jadi yang bercakap pun sama, perlu betulkan niat dia. Bukan untuk mengislahkan sesiapa, tetapi supaya apa yang disampaikan ini juga dapat dibawa dalam kehidupan, kerana itulah maksud daripada ilmu. Maksud daripada ilmu adalah beramal dengannya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.